Dalam topik bab 2 ini, pemfaktoran dan pecahan algebra. Oke, yang pertama adalah topik 2.1, kembangan algebra. Oke, kembangan algebra ataupun ungkapan algebra ini sudah kamu belajar masa tingkatan 1. Ungkapan algebra adalah gabungan nombor, mesti ada pemboleh ubah ataupun huruf, dan juga yang ketiga mesti ada operasi. Kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendarapan satu atau dua ungkapan dalam kurungan. Oke, kita tengok yang dalam satu tanda kurungan dahulu. Oke, contoh pendarapan ungkapan algebra dalam satu tanda kurungan. Contoh 1, kembangkan setiap yang berikut. Oke, kalau kita tengok cuma ada satu tanda kurungan saja untuk setiap soalan ini. Jadi bila ada tanda kurungan, ini adalah operasi darab. Maksudnya kita perlu darabkan 6 dengan 3. Dan darabkan 6 dengan 4W. Oke, jadi penyelesaiannya kita darabkan dulu 6 dengan 3. 6 darab 3 sama dengan 18. Kemudian 6 darab 4, W sama dengan 24W. Jadi jawaban akhirnya adalah 18 tambah 24W. Oke, seterusnya B. 3R kita akan darabkan dengan R. Kemudian 3R kita darabkan dengan negatif 2S. 3R darab R bersamaan 3R kuasa 2. Dan seterusnya 3R positif darab dengan negatif 2S. Positif darab dengan negatif akan menghasilkan negatif. Ini dalam tajuk integer. Oke, 3 darab 2, 6. 6RS. Jadi jawabannya adalah 3R kuasa 2 tolak 6RS. Oke, untuk soalan yang ketiga, C. Negatif 5B darab dengan E. Jadi kita selesaikan negatif 5B darab dengan E akan menghasilkan negatif 5AB. Oke. 5AB ataupun negatif 5BE. Oke. Kedua-duanya ini adalah sebutan serupa, sama saja, tapi kita biasakan menulis mengikut susunan abjad tersebut. Jadi kita akan tulis negatif 5AB. Negatif 5AB. Seterusnya negatif 5B darab dengan 3. Jadi kita akan buat negatif 5B darab 3. Akan dapat jawaban negatif 15B. Oke, dan kita selesaikan di sini. Negatif 15B. Negatif 2Y per 3 darab dengan 9Y. Negatif 2Y per 3 darab dengan 9Y. Oke, kita permudahkan dahulu. 3 kali 1, 3 kali 3. Negatif 2 darab 3, negatif 6. Y darab Y sama dengan Y kuasa 2. Oke, jadi sebutan yang pertama sudah selesai. Negatif 6Y kuasa 2. Oke, seterusnya didarabkan dengan sebutan yang kedua dalam tanda kurungan, yaitu negatif 3Z. Negatif 2Y per 3 darab dengan negatif 3Z. Oke, permudahkan 3 kali 1, 3 kali 1. Oke, negatif 2 darab 1 sama dengan negatif darab negatif sudah menghasilkan integer positif. 2 darab 1 sama dengan 2. Y darab Z sama dengan YZ. Oke, jadi dia sudah jadi integer positif, kita letakkan tambah 2YZ. Dan darabkan dengan sebutan ketiga dalam tanda kurungan 6X.
negatif 2y per 3 darab dengan 6x. Permudahkan lagi, 3 kali 1, 3 kali 2, 6. Okey, negatif 2 darab positif 2 akan menghasilkan negatif 4 y darab x, y, x. Ataupun kita tulis x, y. Negatif 4 x, y. Okey, jadi kita akan lengkapkan sini negatif 4 x, y. Okey, selesai. Okey, seterusnya kita tengok contoh macam mana menggunakan jubin algebra. Okey, jubin algebra dipanggil jubin algebra kerana bentuknya seperti jubin, gabungan jubin. Okey, kita tengok contoh hitung luas A, B, E, F dengan menggunakan dua kaedah. Okey, kita akan tengok dua kaedah tersebut. Luas A, B, E, F. Okey, A, B, E, F. Okey, maksudnya kita mau kira luas kawasan ini sahaja. Okey, jadi kaedah yang pertama, kita akan kira luas keseluruhan raja itu. Okey, luas keseluruhan raja iaitu luas A, C, D, F. Dan kemudian kita tolakkan dengan luas raja B, C, D, E. Okey, kita akan dapat luas untuk A, B, E, F. Jadi luas A, C, D, E, F panjang darab lebar. Okey, 3 cm darab dengan 5x. Okey, kemudian tolak dengan luas B, C, D, E pula panjang 3 cm, darab lebar pun 3 cm. 3 kali 5 sama dengan 15x. Tolak dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi inilah luas untuk A, B, E, F. Okey, kaedah yang kedua pula, kita boleh terus saja kira luas untuk A, B, E, F. Okey, dengan menggunakan panjang antara jarak A dengan B sahaja. Okey, panjang jarak AB ini sama juga dengan panjang jarak FE. Okey, panjang jarak FE ini adalah bersamaan dengan 5x tolak 3. Okey, 5x tolak 3 sebab panjang keseluruhan sampai hujung adalah 5x. Manakala panjang bahagian yang kita tidak mau kira ini adalah 3 cm. Jadi 5x tolak dengan 3 cm. Jadi kita akan guna formula 3 darab dengan 5x tolak 3. Okey, jadi kita selesaikan 3 darab 5, 15x. 3 darab 3 sama dengan 9. Okey, jadi kita gunakan kaedah pertama ataupun kaedah yang kedua, tetap akan mendapat jawapan yang sama. Seterusnya pendarapan ungkapan algebra dalam dua tanda kurung. Okey, kalau tadi cuma dalam satu tanda kurung, yang ini ada dua tanda kurungan. Okey, kaedahnya sama juga. Contoh y tambah 1, kurungan y tambah 1, darab dengan kurungan y tolak 3. Jadi kita akan buat penyelesaiannya untuk y tambah 1, kurungan y tolak 3. Okey, kaedahnya adalah kita akan darabkan dahulu dalam tanda kurungan yang pertama didarabkan dengan kurungan yang kedua. Okey, jadi y darab dengan y, ini operasi darab. Y darab y sama dengan y kuasa 2. Y darab negatif 3 sama dengan negatif 3y. Okey, seterusnya adalah kita darabkan
dalam kurungan sebutan yang kedua dalam kurungan yang pertama itu darab dengan kurungan yang kedua. Sama juga, gunakan operasi darab. Oke, 1 darab Y bersamaan Y. Sini kita guna positif. Sebab positif darab dengan positif menghasilkan integer positif. Positif 1 darab negatif 3 akan menghasilkan negatif 3. Jadi sekarang kita akan tengok mana lagi sebutan serupa. Oke, selepas kita sudah darabkan, kita tengok mana sebutan serupa. Oke, kalau kita perhatikan, sebutan serupa 3Y dan juga Y. Oke, sebutan serupa. Karena pemboleh ubahnya adalah sama dan kuasa pemboleh ubahnya pun sama, yaitu kuasa 1. Y kuasa 2 tidak sama dengan 3Y dan juga Y, sebab kuasanya adalah kuasa 2. Jadi kita permudahkan, akan dapat jawaban akhir, Y kuasa 2, negatif 3 tambah 1 sama dengan negatif 2Y. Tolak 3. Oke, dalam sebutan ini tidak ada lagi sebutan yang kita boleh permudahkan, maka jawaban akhirnya adalah Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 3. Seterusnya B. Untuk B pula, sama juga kita akan darabkan dahulu operasi daripada kurungan yang pertama, sebutan yang pertama darab dengan sebutan dalam kurungan yang kedua. Operasi darab. 4 darab 2, 8. 4 darab R, 4R. Oke. Sebutan yang kedua dalam kurungan yang pertama, kita darabkan dalam kurungan yang kedua. 3R darab 2, 6R. 3R darab positif R, 3R kuasa 2. Oke, kita tengok sebutan serupa di sana. Sebutan serupanya adalah 4R dan juga 6R. Oke, kita boleh permudahkan. Jadi jawaban akhirnya nanti kita akan dapat 8 tambah 4R tambah 6R akan menghasilkan 10R tambah 3R kuasa 2. Oke, jadi kita boleh susun 3R kuasa 2 tambah 10R tambah 8. Oke, C pula. Untuk C, 3R darab dengan R. Oke, selesaikan buat macam ini. Oke, 3R darab R. 3R darab R. Sama dengan 3R kuasa 2. Selepas itu, 3R darab negatif 2S. Akan menghasilkan negatif 6RS. Oke, seterusnya 4S darab dengan R. 4S darab dengan negatif 2S. Empat S darab R sama dengan 4RS. Atau 4SR. Sama saja, sebutan serupa. Tapi kita susun supaya sama, nanti kita mudah untuk permudahkannya. Maksudnya 4S darab dengan negatif 2S sama dengan negatif 8S kuasa 2. Oke. Kemudian semua hasil ini kita akan susun. 3R kuasa 2 tolak ataupun negatif 6RS positif ataupun tambah 4RS negatif 8S kuasa 2. Oke, dan kita akan cari sebutan serupa.
Oke, sebutan serupa adalah negatif 6 Rs dan juga 4 Rs. Oke, dan kita permudahkan, maka jawapan akhir kita akan dapat 3R kuasa 2. Negatif 6 tambah 4, negatif 2Rs. Tolak 8S kuasa 2. Oke, jadi jawapan di sini 3R kuasa 2 tolak 2Rs tolak 8S kuasa 2. Oke, seterusnya soalan D. Untuk soalan D, oke, bentuknya lain sedikit, tapi sebenarnya sama sahaja. 3pi tambah 2 dalam kurungan kuasa 2. Oke, maksudnya bila ada kuasa 2, pendarapan berulang, benda yang sama. Jadi kita akan tulis 3pi tambah 2, kuasa 2 ini bersamaan dengan 3pi tambah 2, kurungan, buat lagi satu kurungan, 3pi tambah 2. Yang sama, berulang 2 kali. Kalau kuasa 3, berulang 3 kali. Oke, jadi kita lakukan pendarapan 3pi darab dengan 3pi. 3pi darab dengan 2. Oke, 3pi darab 3pi, 3pi darab 3pi. Sama dengan 9pi kuasa 2. 3pi darab 2. Sama dengan 6pi. Sama juga di sebelah, 2pi darab dengan 3pi. 2 darab dengan 3pi. 2 darab dengan 3pi sama dengan 6pi. Dan yang terakhir, 2 darab 2 sama dengan 4. Oke, dan kita susun 9pi kuasa 2 tambah 6pi tambah 6pi tambah 4. Oke, kita cari sebutan serupa. Sebutan serupa yang ini. 6pi tambah 6pi. Serupa sebab pemboleh ubahnya mempunyai huruf yang sama dan juga kuasa yang sama. Jadi jawapannya kita akan dapat 9pi kuasa 2, 6 tambah 6, 12pi tambah 4. Jawapannya 9pi kuasa 2 tambah 12pi tambah 4. Oke, ini pula contoh jubin algebra lagi. Kita akan kira luas segi 4 RSTU. Oke, ada beberapa kaedah yang kita boleh guna. Contohnya, kaedah yang pertama, kita kira dulu luas keseluruhan. Terus saja kita kira sebab tidak ada, kita kena kira semua sekali. Oke, jadi kalau kita kira sekali, kita guna kaedah yang pertama ini. Kita kira luas panjang darab dengan lebar. Oke, kalau kita guna kaedah yang pertama ini, kita akan kira panjangnya adalah E tambah B. Darab dengan lebarnya pula E tambah B. Kita selesaikan. Ini adalah ungkapan algebra kembangan untuk 2 tanda kurung. E darab E. E darab E kuasa 2. E darab B positif. E, B. Sama juga B darab E, BE ataupun kita susun sebab sebutan serupa EB. B darab B sama dengan B kuasa 2. Oke, jadi kita selesaikan, kita akan dapat E kuasa 2. Kita permudahkan sebutan ini sebab dia adalah sebutan serupa. 1AB tambah 1AB bersamaan 2AB. Tambah B kuasa 2. Oke, contoh kalau murid menggunakan kaedah lain. Oke, contoh kaedah lain kita gunakan, kita kira luas satu persatu kawasan ini. Oke, contoh kita kira luas E dahulu. Luas E sama dengan luas E sama dengan E darab E.
jadi E kuasa 2. Lepas tu tambah dengan luas B. Luas B pula panjangnya B darab lebarnya E. BA ataupun kita tulis AB. Lepas tu tambah lagi dengan luas C. Luas C. Okey, luas C A darab dengan B. A darab B. AB juga ataupun BA. Tambah dengan luas D lagi. Luas D sama dengan D lebarnya B, panjangnya pun B. B darab B, B kuasa 2. Okey, kalau kita tambahkan semua ni, A kuasa 2 tambah AB tambah AB tambah B kuasa 2. Kemudian permudahkan, ada sebutan serupa. A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Hasilnya adalah sama juga. Oke, seterusnya topik 2.13 yaitu gabungan operasi termasuk kembangan. Oke, kalau gabungan operasi kita akan tengok untuk kembangan ini, kita akan selesaikan dulu yang tanda kurungan. Oke, contoh E, 3W kurungan 3W tolak 2 darab dengan kurungan 4W tolak 1 tutup kurungan tolak dengan 10W. Jadi kita akan selesaikan dahulu pendarapan yang dalam tanda kurungan ini. Oke, jadi 3W akan darab dengan 4W. 3W darab dengan negatif 1. 3W darab 4W sama dengan 3W darab 4W. Sama dengan 12W kuasa 2. Lepas tu 3W darab negatif 1 sama dengan negatif 3W. Dan seterusnya negatif 2 darab dengan 4W. Negatif 2 darab 4W sama dengan negatif 8W. Dan yang terakhir negatif 2 darab negatif 1. Negatif 2 darab negatif 1 menghasilkan positif 2. Oke, dan kita akan susun hasilnya ini, kita akan susun 12W kuasa 2 tolak 3W tolak 8W tambah 2. Dan ambil nilai yang kita belum kira tadi itu negatif 10 ataupun tolak 10W. Oke, sekarang kita akan susun mengikut sebutannya. Kita akan cari mana sebutan serupa. Negatif 3W, negatif 8W dan juga negatif 10W. Oke, kita akan susun supaya memudahkan lagi pengiraan nanti. Oke, negatif 12W kuasa 2 tolak 3W tolak 8W. Yang ini 10W kita ambil tolak 10W tambah 2. Oke, barulah kita boleh permudahkan. Oke, jadi kita akan dapat 12W kuasa 2. Negatif 3 tolak 8 tolak 10 akan menghasilkan negatif 21W tambah 2. Inilah jawaban akhirnya. Gabungan operasi yaitu 12W kuasa 2 tolak 21W tambah 2. Oke, B. B pula kurungan R tolak 3T kuasa 2 tambah dengan 4RT. Oke, kita akan buat dulu kembangan untuk kurungan ini. 3R tolak 3T kuasa 2. Jadi buat satu lagi kurungan yang sama. R tolak 3T tambah 4RT. Oke, kita akan selesaikan dahulu pendarapan untuk dua tanda kurungan.
Oke, pendarapan untuk dua tanda kurungan. Pertama R darab R. R darab R sama dengan R kuasa 2. Seterusnya R darab dengan negatif 3T. R darab negatif 3T. Menghasilkan negatif 3RT. Negatif 3T darab R. Negatif 3T darab R. Sama juga menghasilkan negatif 3RT. Dan yang terakhir, negatif 3T darab dengan negatif 3T. Negatif darab negatif menghasilkan integer positif. 3 darab 3 sama dengan 9. 3 darab 3 sama dengan 9 T kuasa 2. Oke, kita ambil nilai yang kita dapat tadi, kita susun balik. R kuasa 2 tolak 3 RT tolak 3 RT tambah 9 T kuasa 2. Dan kita ambil nilai yang last kali itu, tambah dengan, kita masukkan, tambah dengan 4 RT. Oke, kita akan permudahkan yang manakah sebutan serupa dahulu. Oke, sebutan serupa yang ada di sini adalah yang pertama, ini R kuasa 2. R kuasa 2 dan oke, sekarang kita akan permudahkan sebutan serupa dahulu. Oke, sebutan serupa yang ada di sini adalah 3RT. RT dan juga di sini ada yang terakhir 4RT. Oke, jadi kita permudahkan R kuasa 2 tolak 3RT tolak 3RT tambah 4RT tambah 9T kuasa 2. R kuasa 2. Negatif 3 tolak 3 tambah 4. Menghasilkan negatif 2RT. Tambah 9T kuasa 2. Maka jawapan ini setelah kita permudahkan R kuasa 2 tolak 2RT tambah 9T kuasa 2. Oke, seterusnya untuk soalan C pula, kita akan selesai, dia ada gabungan, ada dua tanda kurungan, ada gabungan dua tanda kurungan dan juga ada satu tanda kurungan. Jadi kita selesaikan satu persatu dahulu. Yang pertama, kurungan X tambah Y darab dengan X tolak Y. Oke, kita selesaikan yang ini dahulu. Oke, X kali dengan X. X kali dengan negatif Y. Jadi X darab X sama dengan X kuasa 2. X darab negatif Y sama dengan negatif X, Y. Oke, yang ini pun kita selesaikan. Y darab X sama dengan YX ataupun XY. Dan yang terakhir, Y darab negatif Y. Y darab negatif Y sama dengan negatif Y kuasa 2. Oke, maka persamaan ataupun ungkapan algebra yang kita akan bentuk adalah X kuasa 2 tolak XY tambah XY tolak Y kuasa 2. Oke, kita permudahkan. Hasilnya adalah X kuasa 2. Oke, ini adalah sebutan serupa. Sebutan serupa negatif 1 tambah positif 1. Jadi nilainya kosong. Jadi tidak ada sudah sebutan itu, sudah kita permudahkan.
Dan di sini tinggal negatif Y kuasa 2. Oke, kita sudah selesaikan yang tanda kurungan pertama. Sekarang kita selesaikan tanda kurungan yang kedua. Yang satu tanda kurungan itu, yaitu X darab dengan X darab X sama dengan X kuasa 2. Lepas itu X kena darab dengan negatif 2. X darab dengan negatif 2Y. Menghasilkan negatif 2XY. Oke, yang ini pula persamaan ungkapannya akan terhasil X kuasa 2 tolak 2XY. Oke, sekarang kita akan gabungkan ungkapan algebra ini untuk kita permudahkan lagi. Ini yang pertama, X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Kita ambil yang ini pula, tambah X kuasa 2 tolak 2XY. Kita permudahkan, sebutan serupa X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2. Oke, X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2. Jangan tulis X kuasa 4. Ini salah. Oke, sepatutnya X kuasa 2 tambah dengan X kuasa 2 menghasilkan 2X kuasa 2. Oke, 2X kuasa 2. Karena ini adalah 1X dan yang ini pun 1X. Dan seterusnya tolak dengan Y kuasa 2 tolak dengan 2XY. Selesai. Maka kita dapat jawapan untuk C 2X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 tolak 2XY. Oke, sekarang kita akan tengok macam mana contoh kembangan menggunakan jubin algebra. Oke, kita tengok ada 4 bahagian jubin di sana. Kita kena kira macam mana luas jubin algebra. Oke, kita akan kira macam mana luas jubin algebra tersebut. Kaedah yang pertama, macam contoh yang tadi kita gunakan. Contohnya ini A. Yang ini pula B, C, D. Oke, kita kira luas A. Luas A adalah 2X darab X. Ini luas A. Sama dengan 2X kuasa 2. Luas B pula 3. Ini darab dengan X. 3X. Luas C pula 2X. 2X ini darab dengan 5. 2X darab 5. Sama dengan 10X. Luas D pula 3 darab dengan 5. Sama dengan 15. Kemudian kita susun 2X kuasa 2 tambah 3X tambah 10X tambah 15. Permudahkan, cari sebutan serupa. Kita akan dapat jawapan akhir 2X kuasa 2. Ini sebutan serupa X. 3 tambah 10, 13. X tambah 15. Oke, ini kaedah yang pertama. Ataupun kita boleh gunakan kaedah yang lagi cepat. Oke. Kita terus saja gabungkan keseluruhan jubin ini. Sebab dia mau kira luas keseluruhan jubin algebra ini. Jadi kita gabungkan saja. Kita gabungkan 2X. Oke, panjangnya 2X tambah 3. Jadi 2X tambah 3. Darab dengan, kita buat satu lagi kurungan, X tambah 5. Oke, kita selesaikan. 2X darab dengan X. 2X darab X sama dengan 2X kuasa 2. 2X darab 5 sama dengan
10x. Dan seterusnya 3x, 3 darab x. 3x. Dan yang terakhir 3 darab 5 sama dengan 15. Oke, kita lengkapkan. 2x kuasa 2 tambah 10x tambah 3x tambah 15. Maka jawapan akhirnya adalah 2x kuasa 2 tambah 13x tambah 15. Oke, dua-dua nilai adalah sama. Oke, contoh yang terakhir pula menggunakan jubin algebra juga. Oke, tapi kali ini berbeza sedikit sebab kita kena kira luas kawasan berlorek sahaja. Oke, jadi kaidah yang pertama, kita boleh guna dua kaidah juga. Oke, kaidah yang pertama kita kira luas keseluruhan raja dahulu. Oke, panjangnya adalah 2x. Darab dengan tingginya, darab dengan tinggi yaitu 4. Panjang darab tinggi 4. 2 darab 4 sama dengan 8x. Oke, seterusnya kita kira pula luas kawasan tidak berlorek. Oke, ini adalah luas kawasan berlorek. Luas keseluruhan sama dengan 8x. Dan kita akan kira luas kawasan tidak berlorek. Oke, luas kawasan tidak berlorek 5 darab dengan 4. Panjang darab lebar sama dengan 20 cm persegi. Oke, jadi luas kawasan berlorek sama dengan luas keseluruhan tadi 8x tolak dengan kawasan yang tidak berlorek yaitu 20. Jadi inilah luas dalam ungkapan algebra. Oke, ataupun kita guna kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, kita terus saja kira luas kawasan berlorek. Kita akan dapat panjangnya di sini adalah bersamaan dengan ini keseluruhan 2x. Jadi 2x tolak dengan 5. Oke, jadi panjang untuk kawasan berlorek ini adalah 2x tolak 5. Jadi luas kawasan berlorek sama juga dengan 4 darab dengan 2x tolak 5. 4 darab 2x sama dengan 8x. 4 darab negatif 5 sama dengan negatif 20. Hasilnya juga sama. Oke, itu saja. Pelajar boleh coba buat latih tubi yang berkaitan dengan topik ini untuk tambah lagi penguasaan berkaitan dengan topik ini.